Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera para sahabat Malaysia Respon. Pada kali ini saudara-saudara, konten kita akan mengupas tentang senario politik di rantau Asia Tenggara. Ya, terutama 3 negara yang mempunyai kepentingan kepada pihak barat, yaitu negara Filipina, Indonesia dan Malaysia. Kenapa rantau Asia Tenggara ini dianggap penting saudara-saudara? Yang pertama sekali adalah kerana lokasinya yang strategik, yang berada di tengah-tengah budaya-budaya besar dunia seperti Jepun pada era awal abad ke-20, kemudian China dan sekarang ini India. Kemudian saudara-saudara, hasil bumi daripada negara-negara Asia Tenggara ini sangat-sangat melimpah ruah dan boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan saja melangkaui hal-hal politik tetapi juga hal-hal lain seperti peperangan. Terbukti saudara-saudara, apabila Jepun mau mengembangkan ideologi Asia untuk Asia mereka semasa Perang Dunia Kedua, mereka telah melihat rantau Asia Tenggara sebagai tempat untuk mendapatkan sumber-sumber yang boleh mendongkrak peperangan mereka, terutama sekali minyak dan getah. Okey, jadi saudara-saudara mengingat kepada perkembangan politik semasa sekarang, Jepun sudah ke belakang dari segi kepentingan politiknya, tetapi China muncul sebagai kuasa baru. Dan dalam era perang dagangan di antara Amerika Syarikat dan China, sudah tentulah pengaruh politik di negara-negara Asia Tenggara ini perlu dipastikan untuk memihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dalam hal ini sudah tentulah pihak barat yang terdiri daripada Amerika, Britain dan Perancis. Okey, jadi untuk memudahkan mereka memperkotak-katikkan negara-negara ini, rejim-rejim yang ada haruslah mengikut telunjuk mereka. Jadi ada 3 pemimpin di negara-negara Asia Tenggara ini yang sempat dijadikan mangsa atau korban kepada kuasa neokolonialis barat ini. Mereka adalah bekas Presiden Indonesia, almarhum Presiden Soeharto. Kemudian bekas Presiden Filipina, mendiang Presiden Ferdinand Marcos Senior yang anaknya baru menang pilihan raya baru ini. Dan di Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, jadi saya akan kupas satu persatu. Kita mulakan dengan negara yang lebih besar lah, yaitu negara Indonesia. Saudara-saudara, kita sedia maklum, Presiden Soeharto atau Pak Harto muncul sebagai presiden selepas gerakan September 30, gerakan daripada PKI atau Partai Komunis Indonesia yang beliau gagalkan. Okey. Dan gerakan September 30 ini digerakkan atas topeng Parti Komunis Indonesia, yaitu PKI. Kononnya ada gerakan komunis yang didosokong oleh Presiden Soekarno sendiri melalui poros Nasakom. Nasakom ini adalah ringkasan kepada nasionalis, agama dan komunis. Tetapi sebenarnya Nasakom ini adalah satu poros yang direka cipta oleh pihak barat. Sengajalah dibawa-bawanya negara elemen komunis di situ untuk menutupi niat sebenarnya, yaitu menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang menjauhkan Islam daripada perlembagaannya. Okey. Ini penting untuk kita fahami saudara-saudara, kerana di negara-negara timur ini jangkaan kuasa barat kebangkitan Islam itu akan bangkit di sini. Indonesia merupakan negara yang paling ramai umat Islam di dunia, sedangkan Malaysia pula negara yang mempunyai sistem Islamik yang sangat-sangat pragmatik. Dua negara ini menjadi dimata-matai oleh barat. Jadi Presiden Soeharto apabila beliau menggagalkan gerakan berkenaan dan berjaya memimpin Indonesia selama 32 tahun lebih, apabila banyak di antara dasar-dasar beliau yang dipanggil order baru ataupun Orba ini tidak selari dengan kehendak Amerika Syarikat, maka Amerika Syarikat telah pun menggerakkan pergerakan yang disebut sebagai pergerakan reformasi. Reformasi pelajar-pelajar di Universiti Trisakti apa semua telah pun direkrut secara senyap untuk menjatuhkan rejim, dikatakan rejim Pak Harto. Jadi apa yang terjadi selepas itu adalah Amerika berkeinginan untuk menaikkan semula putri kepada bekas Presiden Indonesia yang pertama, iaitu Presiden Soekarno, iaitu Megawati Soekarno Putri. Tetapi Allah berkehendak sebaliknya, apabila parti-parti Islam telah berfusi dan berjaya mengangkat Gus Dur atau Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia yang keempat selepas Presiden Habibie, dan niat Amerika berkenaan terbantut. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penggagal rencana jahat. Okey. Kemudian kita pergi kepada negara Filipina. Presiden Marcos juga tidak lari daripada fitnah. Apabila Presiden Marcos, seorang yang lahir daripada keluarga yang sederhana menjadi presiden, maka beliau telah pun melihat beberapa dasar yang sangat-sangat cenderung untuk memihak kepada Amerika Syarikat yang dijalankan oleh Presiden-Presiden Filipina yang sebelumnya. Jadi Presiden Marcos telah membuat satu pembaharuan
yang dipanggil Ang Bagong Lipunan. Ang Bagong Lipunan ini mendekatkan utara dengan selatan Filipina. Pada waktu itu saudara saya, saudara Hadi yang ada di KK sempat mengirim kepada kami beberapa foto menunjukkan betapa pemimpin-pemimpin dari selatan seperti Gubernur Jerry Matbah pada ketika itu datang kepada Presiden Marcos untuk menunjukkan solidariti dan sokongan mereka. Jadi ini saudara membawa maksud berkemungkinan bahagian selatan Filipina boleh dimajukan selari dengan bahagian utara. Untuk memastikan hal ini terjadi, maka Presiden Marcos terpaksa melaksanakan apa yang dipanggil martial law untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap penyelarasan pembangunan di antara wilayah utara dan wilayah Islam, majoriti Islam di selatan. Tetapi hal ini digagalkan melalui satu fitnah yang sangat bijak daripada Amerika Syarikat apabila pada tahun 84 calon presiden ketua Parti Pembangkang Filipina yaitu Benigno Aquino telah ditembak mati. Ramai yang menuduh Presiden Marcos kononnya adalah dalang di sebalik hal ini, tetapi otak yang sehat akan menunjukkan bahwa ini semuanya adalah dalang yang dibuat daripada Amerika lagi. Orang yang membunuh bukan presidennya, Benigno Aquino ini adalah orang-orang intelijen CIA. Dengan itu, Marcos berjaya digulingkan tidak lain tidak bukan oleh sepupu beliau sendiri yaitu Juan Ponce Enrile dan Presiden Fidel Ramos untuk menaikkan balu kepada Benigno Aquino ini tadi yaitu Corazon Aquino menjadi Presiden Filipina. Jadi selama beberapa tahun dasar politik yang ada di Filipina itu adalah dasar politik yang cenderung memihak kepada Amerika Syarikat. Cuma apabila Presiden Rodrigo Duterte naik, maka beliau pun muncul dengan satu idea baru yang lebih keras yang mau mendaulatkan Filipina itu sendiri. Sehingga beliau menggelarkan pemimpin Amerika Serikat itu sebagai putang ina. Oke, jadi sekarang ini saudara-saudara, di Filipina, alhamdulillah, anak kepada mendiang Marcos, yaitu Ferdinand Marcos Jr. atau si Bongbong, sudah pun menang pilihan raya baru-baru ini, dan akan bergandingan dengan naib presiden, yaitu Sara Duterte, anak kepada Duterte. Jadi tidak ada peluang lah Amerika ini mau memperkotak-katikkan lagi. Saudara-saudara harus ingat, walaupun Filipina ini negara yang majoriti Roman Katolik, tetapi kekuatan umat Islam di selatan, walaupun jumlah mereka sedikit, tidak boleh dipandang enteng oleh Amerika Syarikat. Ini sangat-sangat penting. Kemudian Malaysia. Nah, kita tahu Datuk Seri Najib Tun Razak adalah mangsa fitnah, skandal 1MDB. Pihak DOJ atau Department of Justice di Amerika Syarikat bermati-matian membuat kertas tuduhan itu ini semua. Entah apa yang diorang dapat pun kita tidak tahu. Kononnya ada jenayah di situ. Dan mereka telah melantik ataupun memilih beberapa orang di Malaysia ini yang menjadi domba mereka. Menjadi musang berbulu domba mereka yang konon-konon memperjuangkan keadilan. Tidak lain tidak bukan pemimpin daripada parti-parti pembangkang di Malaysia. Tidak payah sebut, kita sendiri tahu siapa orangnya. Jadi Datuk Seri Najib ini difitnah. Kononnya menggelapkan wang, itu ini semua. Jadi apabila Datuk Seri Najib memberikan bukti berkenaan diputar belit oleh pihak DOJ di Amerika Syarikat, Department of Justice, dan media-media massa mainstream yang ada di Amerika Syarikat. Jadi kita tahu saudara-saudara, tetapi sekali lagi Allah menunjukkan kekuasaannya apabila Barisan Nasional yang kalah pada pilihan raya 2018 sekarang ini perlahan-lahan kembali menunjukkan bahawa fitnah-fitnah berkenaan adalah sememangnya fitnah. Okey, jadi kalau di Indonesia Presiden Soeharto difitnah, tetapi beliau sukses untuk menghambat hal berkenaan terlebih dahulu. Kemudian di Filipina, sekarang ini Presiden Ferdinand Marcos Jr. akan menjadi presiden. Dan Malaysia, Barisan Nasional mulai naik. Jadi ini menunjukkan bahawa rencana-rencana Amerika ini dan sekutu-sekutunya boleh digagalkan. Pertama, jika kita faham. Dan untuk kita faham, kita perlu mencari saluran-saluran seperti channel Malaysian Respond ini untuk membuka minda kita dan mengetahui rahsia-rahsia besar yang menjadi bahaya kepada kita sendiri jika kita tidak mengetahuinya. Okey? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.